Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ergo pengacara majlis, terima kasih. Saya mulakan dengan mengalu-alukan sahabat saya Tan Sri Ayub Khan, Deputy Inspector General Police, hari ini mewakili Datuk IGP, walaupun dia tak baca semua teks. Tapi itulah personality Tan Sri Ayub. Teks tu satu bab, tapi hak dia nak sampai pada hati dia tu menyengat. Jadi saya ulang. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mengalu-alukan Datuk Halim Abdul Rahman, Balan Ketua Setiausaha Bencana Negeri. Terima kasih Datuk Halim dari Langkawi terbang ke Kuantan. Langkawi sebab Datuk Halim ikut menguruskan lawatan Jawatankuasa Parlimen mengenai hak asasi dan keselamatan yang memilih untuk meninjau keadaan bagaimana pasukan KDN menjaga keselamatan negara di sebelah utara. Terima kasih. Datuk Yusri, arah KDNKA kita, mewakili Menteri Besar Datuk Keuangan Negeri. Terima kasih. Datuk Aida, arah Integriti, Aman. Saya juga mengalu-alukan tuan kerja kita hari ini lah, SSC Ahmad Hadi Hussein. Terima kasih banyak. Dia gantian Syekh kan lah, Syekh Kencim kan lah. Dan adik saya Datuk Farhan Fauzi, macam Tan Sri Ayub juga, kita kena jaga semua. Kalau tak sebut sampai report tak puas, pendek pun kita. Setiausaha politik pada Yang Berhormat Perdana Menteri, sekalian hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah bersyukur. Pertama, terima kasih banyak-banyak BJA Brigade Utara kerana anjurkan majlis hari ini. Yang Berhormat Perdana Menteri dia fikirkan satu cara nak sampaikan penghargaan kepada pasukan buat kuasa. Ini di KDN, selain daripada polis, rela dan juga APMM. APMM dah buat dah minggu lepas di Kuantan juga. Dan hari ini Brigade Tenggara dan kemudian nanti rela. Begitu juga ada agensi beruniform yang lain juga menerima peruntukan yang sama untuk dianjurkan majlis hari ini dengan satu mesej, bahawa sebagai Perdana Menteri, walaupun dia tak sempat nak sampai semua, tapi dia nak kirimkan mesej bahawa hatinya sangat dekat dengan pasukan keselamatan, terutama keamanan dan ketenteraman yang kita nikmati sekarang. Dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Jangan kita yang ukur. Yang ukur tu biarlah standard antarabangsa. Misalnya indeks keamanan global, disebut Global Peace Index. Kalau Asia Pasifik, kita nombor 3 di belakang Singapura dan New Zealand. Lepas tu kita daripada 165 negara di dunia, kita nombor 3. Kalau ASEAN, kita nombor 2 belakang Singapura. Itu dari segi indeks keamanan global. Apa pentingnya indeks ni? Pelaku asing dia nak buka apa sajalah perniagaan mereka. Yang pertama dia nak tengok negara ni aman ataupun tidak. Dia nak tengok. Barulah dia berani letak duit dia. Nak buka kilang ke, pusat data ke, apa saja. Mana mungkin dia nak melabur kalau negara tak menjanjikan keamanan dan ketenteraman. Keamanan dan ketenteraman bukan datang bergolek. Dia wujud hasil daripada dasar keselamatan negara, yang autoritinya itu ada pada Majlis Keselamatan Negara. Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Keamanan dan ketenteraman awam adalah Kementerian Dalam Negeri. Maka kita pun menguatkuasakan puluhan akta. Jadi hasilnya melalui usaha berdekad lamanya, daripada zaman 40-an terbentuknya pasukan ini, zaman 70-an masih lagi bertembung dengan gerombolan komunis. Tapi sekarang jenayahnya sudah berubah wajah. Pemerdagangan orang,
penyeludupan manusia, pelarian, ya, masalah dadah, senjata api, rentas sempadan, jenayah rentas sempadan, jenayah cyber. Jadi hal ini memaksa kita melakukan adjustment terhadap cara menguruskan dasar keselamatan bagi memastikan keamanan dan ketenteraman negara itu terjaga. Jadi bila disukat mengikut semua indikator, maka indeks keamanan global meletakkan kita pada kedudukan nombor 13 daripada keseluruhan 165 negara. Dan KDN untuk RMK 13, kita memberanikan diri, kita nak masuk dalam kelompok 10 paling aman. Kita target nombor 9, daripada 13 kepada nombor 9 dalam masa 5 tahun lagi. Mesej pertama saya ni adalah keamanan bukan berlaku secara tiba-tiba, tidak, tetapi melalui dasar yang jelas, kemudian tugas dan tanggungjawab dipikul dengan baik sekali oleh pasukan keselamatan, termasuklah pasukan PJA yang hari ini majlis kita adakan. Yang itu mesej yang saya pesan Datuk Nusri. Pertama, pegang KDNKA, kena kekalkan momentum yang ditinggalkan Datuk Azmi Kasim. Dia tinggalkan dengan rekod, kalau nilai rampasan itu 7 bilion lebih. Tadi Datuk Ayub sebut, Brigade Tenggara saja 853 juta. Segala macam operasi yang dibuat. Ya. Takkan masa Datuk Usri tiba-tiba menghudum jadi 3 bilion. Ya. Tak boleh. 7 bilion, satu angka yang besar. Saya bagi laporan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, nota Jemaah Menteri. Nota ini bertujuan untuk memaklumkan kepada sekalian anggota Jemaah Menteri bahawa kejayaan operasi di bawah KDNKA bagi tahun ini, saya sebut dengan bangga, op hazard kita mana, op cegah diri segala macam lah, maka hasilnya begini-begini. Kita kerjasama dengan 42 agensi, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perhutanan, segala macam, dan kita jadi anchor. Kita buat pengintipan, kita buat serbuan, kita kuasakan tangkapan dan sebagainya. Kita serah pada agensi untuk laksanakan mengikut akta di bawah kawal siap. Itu cara kita. Dan kita rekodkan pencapaian yang sangat gemilang. Bukan sekadar itu, kita kerjasama pula dengan lembaga hasil dalam negeri. CEO-nya Dr. Tarik beritahu Datuk, terima kasih banyak kepada KDNKA. Pertama kali hasil daripada maklumat yang KDNKA buat serah senarai kepada kita. Lembaga hasil pergi pula kepada syarikat-syarikat berkenaan, dan kutipan hasil tahun lepas, lembaga hasil berdasar pada maklumat kita 500 juta ringgit tambahan kutipan hasil kepada lembaga hasil dalam negeri. Ini dia nak tunjuk sumbangan, bukan saja jaga keamanan dan keselamatan, tetapi turut memberikan kerjasama dari segi perkongsian maklumat yang membolehkan lembaga hasil kutip. Lembaga hasil umum kutipan 200 bilion ringgit, dan kita boleh berasa bangga 500 juta daripadanya datang daripada kolaborasi kita. Yang ini saya salute kepada pasukan KDNKA. Salute ni betul-betul daripada hati saya. Sebab itu saudara, semalam mesyuarat Poskap, antara tajuk kita di KDN adalah arahan daripada Kementerian Ekonomi untuk semua projek di bawah KDN dilihat semula dan diberikan urutan keutamaan, kerana kita ada sedikit kekangan dari segi bajet di krisis ASEAN. Diminta kita lakukan adjustment. Saya bagi pengarahan yang sangat jelas. Kalau soal pasukan polis, soal kebajikan, soal aset, itu jangan disentuh. Bab lain boleh kita adjust lagi. Namun kebajikan dan aset pasukan polis, saya kata sekupang pun saya takkan kurangkan. Itu komitmen yang saya bagi. Yang lain kita boleh adjust.
Datuk Alim tak setuju, aku boleh tumbuk meja aku bersama rumah ni. Datuk Alim biasanya sokonglah pasal dia tinggi isu keselamatan. Nah, itu biasa sokong. Yang lain kita boleh adjust. Pejabat baru ke apa semua dah, itu boleh. Sebab itu, dalam konteks ini, saya kata bahawa apa lagi nak kita tunjukkan kesungguhan sokongan kita kepada pasukan ini. Itu cara. Kita boleh adjust agensi lain. Penjara ke, AADK ke, rela, boleh adjust lagi. Itu semua bawah payung KDNKA. Tapi kalau namanya kemudahan, kemudian kebajikan pasukan Sangsaka Biru ini, begitu saya fikir saya sendiri akan bagi perhatian bagi memastikan semua yang telah diluluskan di bawah bajet development expenditure dapat kita laksanakan. Itu komitmen saya lah kepada pasukan ADNK Datuk Seri dan Datuk Seri yang hadir dalam majlis, dalam mesyuarat. Datuk Seri boleh ingatkan saya baliklah. Itu satu. Saya terima kasih banyak dan si Ayub walaupun dia dah hujung dah, tapi saya banyak belajar daripada dia. Bukan kerana dia orang Pendang, saya orang Pokosna, dua-dua Kedah, tak. Kami banyak persamaan, jauh lebih banyak perbezaan. Itulah nama kawan. Okay. Tapi ada satu, ada Tok Ayub, dia kalah dengan saya. Tak ada orang tahu cerita. Satu ketika, ada dua rakyat Malaysia ditangkap dan ditahan di Kota Lama Bay. 20 tahun kena tangkap. Ditahan tanpa bicara oleh Amerika Syarikat. Yang dikatakan mereka terlibat dengan Bali bombing. Tangkap. Mereka diletak di Kota Lama. Dan si Ayub masa tu dengan SP, dia diutus dengan misi pujuk mereka. 2 kali dan si Ayub ni. Kali. Tak lepas. Tak berjaya memujuk. Saya pergi 2023 September. Setelah Amerika Syarikat kata, kalau Malaysia nak ambil balik, yang pertama, tunjuk pada kami ada atau tidak pasukan polis Malaysia mempunyai modul de-radicalization yang meyakinkan. Kalau ada, bentang pada kami. Kalau kami bagi buat balik, apa kamu nak buat? Okay. Kita berdepan. Ada pun ada dan pejabat datang. Masa itu Ambassador Lina yang jaga camp. 5-6 orang datang pejabat saya. Kita pun tunjuk. Masa itu barulah saya tengok ada seorang pegawai SP kita. Dia ni hands on dia. Nota satu pun tak tengok. US tanya dia jawab. US tanya dia jawab. Dia jawab. Oh yang tu saya tabik lah. Dia kuasai betul. Pasal dia terlibat dengan pembikinan modul. Sehingga pada akhirnya US kata kalau begini keupayaan kamu untuk melaksanakan program de-radicalization, separuh daripada urusan untuk kami hantar mereka balik dah selesai. Bakinya kamu kena berjumpa pula 2 orang ni dan pujuk mereka untuk bersetuju 4 sekurang-kurangnya daripada 9 syarat. Saya pergi waktu itu ditemani Tan Sri Raza. Saya ingat lagi di Kota Lama Bay, kami jumpa seorang-seorang dan saya tanya dia asal mana, asal Johor. Okay. Dia balik berapa orang, dia pun sebut saya anak bongsu, mak saya Cina, bapak saya Jawa. Okay. Dulu mengaji mana? Mengaji Pakistan. Macam mana boleh ni ya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Macam ah. Siapa yang tidak menegakkan hukum Allah kafir. Dia betul. Jadi dia yakin sungguh bahawa menentang kerajaan ini barisan nombor 1 adalah pasukan polis yang kena diselesaikan. Lembang. Tapi saya tak sentuh yang tu. Dia kata Datuk Mai nak pujuk saya dulu Tan Sri Ayub. Dia pergi Pak Ayub. Pak Ayub Mai dulu dia kata. Balik itu dia kata. Baru saya tahu Pak Ayub Abirah. Saya tahu berapa lama duduk sini. Dalam 20 tahun lebih tu. Bahasa Inggeris boleh? Oh bagus, Alhamdulillah. Ramai-ramai kawan-kawan. Bahasa Arab pun boleh. Apa yang Quran dah? Alhamdulillah Datuk, apa yang saya tebuk sini boleh? Silakan. Saya pun sebut.
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal, saya pun sambung. So dia sambung. Dia pun sambung. Selesai. As-sajadah boleh? Boleh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dia pun sambung. Saya kata si Razak, jangan duduk tepuk, duduk sebelah tu. Bagi saya tepuk. Satu. Lala dia pun tanya, Datuk main tujuan apa? Tujuan nak buat balik ya? Kalau setuju dengan 9 perkara, minimum 4 dia. Datuk, mana ada kertas tu? Saya setuju semua. Selesai. Kita pun buat balik. Dua-dua. Deradicalization. Hak Johor tu menikah dah baru ni. Seorang lagi hak Islam. Selesai. Tapi pasukan kita terus pantau. Alhamdulillah. Pemantauan yang kita buat dan program deradicalization yang kita buat mengubah untuk memberikan dia peluang kedua. Success story yang kita dapat bawa balik, kemudian dia kembali semula kepada masyarakat setelah menyedari laluan yang dipilih sebelum itu bukan laluan yang betul. Itu cara kita bagi peluang kan dia. Dan bila dia buat kita bawa balik, dan saya ajak teman saya di Pulau Puan, kita jumpakan dengan keluarga dia setelah berpuluh tahun tak jumpa. Episod air mata lah pada ketika itu kenangan saya dengan Tan Sri Ayub. Boleh tulis buku lepas ni? Boleh lah. Bahawa Tan Sri fail, saya berjaya. Ujung. Itu tajuk dia. Itu dia. Jadi selalu balik pada majlis kita hari. Saya boleh sebut banyak anekdot dalam menceritakan bagaimana saya begitu passionate dalam menguruskan isu-isu keselamatan ni. Saya baru balik daripada Pantai Timur Sabah. Saya beritahu Tok Alim, 2 minggu ni saya nak tengok sempadan darat, laut dan udara. Mula kita pergi Pelabuhan Kelang. Pasal di situ op hazard dan segala macam operasi KDNKA, di situlah tempat. Mana mungkin kita boleh bertahan kalau tiba-tiba dadah ditemui di Australia dan last spot of embarkation Pelabuhan Kelang. Alamak, leceh kita, macam mana boleh bolos? Jadi kita nak tengok sendiri operasi. Kita tengok, kita spend dekat 2-3 jam di situ. Sistem keselamatannya macam mana, semua kita faham. Kemudian kita tinjau pula daripada Durian Burung pergi ke Universiti Utara punya tu, belah Changlun sana, sampai ke Padang Besar. Kita pergi pula ke Pengkalan Hulu. Saya terus pula ke Sabah, Pulau Balongongan, Mantanani kecil, Mantanani besar, Pulau Gaya, Pulau Malawali, ya, sampai ke dekat dengan Pulau Mangsi. Pulau Mangsi jangan lajak, pasal itu Filipina punya. Jangan sampai Balabak Filipina punya. Tengok semua kawasan, tengok sistem radar, diberi taklimat oleh bilik kawalan, bagaimana sistem radar menyuluh perairan kita di Laut Sulu dan Laut Cina Selatan. Apalagi aset yang perlu kita tambah. Semua tu. Hari ini saya singgah. Kemudian saya ke Pulau Langkawi minggu lepas. Hari ini di Kuantan. Sekejap besok saya berada di Johor pula, antara Woodland dan Bukit Cagar. Itu masuk baru sebab kereta api akan siap. 1 jam boleh bawa 10,000 penumpang. Kesesakan mungkin dah tak berlaku di Tambak Johor sebab laluan baru. Tapi sistem keselamatan kita nak kena tengok, supaya saya nak faham betul-betul apa maksud kawalan keselamatan, supaya prinsipnya yang pertama, seamless, licin lancar dari segi people's and goods mobility. Yang kedua, tak boleh ada kompromi isu-isu integriti, salah guna kuasa, penyelewengan, tiris dan bocor di sempadan negara. Yang ketiga, revenue collection tak boleh menyusut. Dan yang keempat adalah sistem penyampaian, supaya orang ramai mudah berurusan, tak perlu lagi red tape birokrasi. Itu tanggungjawab besar yang KDN, dan elemen polis di situ sangat penting. Saya nak faham sendiri, nak tengok sendiri. 2 hari lepas kita tinjau pula sistem keselamatan di lapangan terbang, dan kita dah ada beberapa idea besar untuk kita bawa ke tengah. Hal ini selalu dilakukan kerana apa? Saya tak mungkin boleh senang duduk sebagai menteri, sebab setiap kali mesyuarat Mahkamah Menteri, tajuk Kementerian Dalam Negeri ini
adalah tajuk yang sangat dekat dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia tak bagi peluang bernapas langsung. Saya tak mampu menceritakan masalah. Ini tahun 2026 lah saya. Don't tell me problems, give me solutions. I put you there to solve the problem, not for you to come here and tell the problems. I put you there, solve the problem. Itu dia cara dia. Saya tak ada masa nak fikir soal masalah, melainkan saya kena mencari solution. Itu cara Perdana Menteri uruskan. Sama juga sekarang perang Israel, Amerika serang Iran. Kita ada masalah bekalan. Minyak mentah kita nak lalu Selat Hormuz, kita beli daripada Kuwait, kita beli daripada Iraq. Kapal tak boleh lalu. Kalau kapal tak boleh lalu, macam mana nak jual diesel dan juga petrol di stesen minyak yang 4,000 jumlahnya pada harga RM1.99. Sedangkan minyak mentah kita tersangkut. Setiap minggu kita bermesyuarat tanpa gagal. Majlis Tindakan Ekonomi Negeri itu mesyuarat berjadual. Mesyuarat dia panggil terkejut tergempak satu bab lagi. Nak pastikan bahawa bekalan bahan api mesti ada. Harganya tidak membebankan rakyat. Perang sejak bulan Februari. Ni dah bulan Mei dah. Ni dah bulan Mei dah. Masuk bulan Mei. Saudara, kita masih pertahankan harga RM1.99 pada ketika negara jiran kita jatuh dan isytiharkan darurat bahan api. Kita masih boleh jaga kebajikan rakyat, pertahankan kestabilan ekonomi. Sebab keutamaan kita ialah jaga rakyat. Yang ini sebenarnya yang kita nak sampaikan mesej kepada rakyat jelata. Apa katanya? Sementara kita pertahankan harga yang rendah, maka kawalan dalam isu penyeludupan menjadi tanggungjawab utama pasukan. Itu aja. Maka diarah oleh kabinet, semua stesen minyak dekat dengan sempadan 170 jumlah. Stesen minyak banyak, 4,000 lebih. Dia suruh kita pantau, omnipresent, duduk tengok. Dan seminggu pertama kita mula 13 gitu. Kita mula 13 15 sampai 23 data. Saya diberi taklimat oleh KDNKA, Datuk Suzrin. Semua stesen minyak sempadan yang kita pantau menyaksikan penurunan jualan RON 95 sebanyak 20% dan peningkatan jualan RON 97. Ya, maksudnya betul lah berlaku ketirisan sebelum daripada. Jadi kita pantau terus. Ini bukan tugas hakiki. Bila keadaan semakin reda, kita akan tarik diri balik. Kita serah balik pada penguasaan KPD. Ya, saya pun rasa berat juga. Takkanlah pasukan polis nak dibebankan lagi tengok stesen minyak pula dah. Ya, saya tahu sebahagian makhluk malas tu rasa takkanlah nak terima semua. Saya faham. Cuma keadaan sekarang keadaan luar biasa. Ya, maka saya minta, saya beritahu dengan Datuk IG, pastikan hal ini terlaksana. Jadi alhamdulillah, kawalan yang kita buat mampu mengurangkan secara signifikan insiden penyeludupan bahan api. Mana keputusan yang betul. Keputusan satu bab, pelaksanaannya mestilah dengan kita deploy pasukan polis kita. Sekali lagi, dalam keadaan begini, kita pertaruhkan tanggungjawab dan harapan pada pasukan polis juga. Jadi, saudara yang saya muliakan, berbeza dengan saya Ayub, saya tak mau tengok teks. Saya nak cakap apa hak pada hati saya betul. Nah, pertama, saya sebut tentang program yang dinamakan sebagai Wira Madani ini. Perdana Menteri nak raikan, nak beri penghargaan. Dia bagilah sikit bajet. Nak bagi tahu Datuk Farhan, bajet dia bagi tak cukup. Kami biasanya belanja lebih dah dia bagi. Mesejnya apa? Balik abang kat bawah, tambah sikit lagi. Banyak. Tak apalah, untuk polis tak nak Islam. Itu satu. Yang kedua, kita hari ini ambil peluang dan raikan
perwira kita. Dengan montaj yang ditunjukkan tadi sangat menginsafkan. Itu era ya, zaman itu. Pesanan Datuk Ayub Hania saya nak ulas tadi, Tan Sri Ulas. Maksudnya apa? Tanya diri kita pada kedudukan dan jawatan sekarang. Kalau kita nak pertaruhkan soal integriti, kita kena kenang balik pengorbanan orang lama, gadai nyawa untuk kita berada kedudukan sekarang. Tiba-tiba pada kedudukan sekarang ini, kita biarkan semua sindiket dan kepala segala macam yang melakukan onar dalam negara, tak kira lah kepala sindiket apa. Kalau kita tanya domir kita benda-benda itu, patut tak aku buat apa? Atau aku patut hentikan, aku patut jalankan daripada PL yang begitu. Saya ingat dalam banyak-banyak ucapan Tan Sri, saya pick up yang tu. Kenang balik pengorbanan orang lama bertugas di perbatasan, kena serang hendak, terkorban, tercedera, sehingga kita menikmati keadaan sekarang. Sekarang kita yang mengambil kedudukan. Peristiwa tu tahun 70. Datuk Alim pun tak wanak lagi. Belum. Dah 69, umur setahun. Tahun 70 saya bawa darjah 1. Itu dia punya. Mereka dah pun bergadang nyawa lah. Saya bawa darjah 1 tahun 70. Mereka bertempur lah. Tiba-tiba tahun 2026 saya jadi menteri. Datuk Alim jadi timbalan ketua siap usaha KDN. Majlis meraihkan Wira Madani. Mesej apa kita nak sampaikan? Selain cerita tentang negara menikmati keamanan, indeks global bagus segala macam, kita nak bagi tahu apa? Negara bagaimana yang kita nak tinggalkan pada generasi akan datang. Negara yang porak-poranda, tergadai semua isu integriti, membenarkan segala kebobrokan berlaku, atau kita bagi tahu diri kita nak betulkan sedaya upaya kita. Kerana Malaysia berpeluang menjadi negara hebat seperti mana selalu diungkap oleh Perdana Menteri. Dengan syarat tak boleh ada kompromi dalam isu-isu integriti. Dan nak sebut yang betul mesej. Agak berat sikit mesej ni di hujung, tapi percayalah, dia betul-betul merupakan satu tuntutan untuk kita hayati bersama. Saudara yang saya muliakan, terima kasih atas perhatian yang diberi. Saya dapat tengok semua boleh bagi tumpuan. Tak ada hak lena, tak ada. Kalau hak pejam mata tu, saya akan tamat serta-merta ucapan saya. Setakat kalau saya tengok ni, semua masih lagi boleh jaga. Tengok. Kalau pun ada yang terpejam kiri kanan seorang dua, jangan sentuh. Jangan usik, jangan tegur apa. Sebab dalam ramai-ramai sahabat ada seorang namanya Sayyidina Ali, sahabat Nabi. Dia kalau dengar Nabi ceramah, mata dia pejam, kepala dia tunduk. Tapi lepas Nabi mengajar, Nabi tanya Ali, apa yang telah aku ajar tadi? Dia akan segera bangun menjawab dengan terang dan fasih. Tapi masa Nabi mengajar, matanya pejam, kepalanya tunduk, macam orang tidur. Sebab Sayyidina Ali kata khusyuk bukan pada mata, khusyuk tu pada hati. Ada. Cuba tengok kiri kanan. Ada tak? Yang mata pejam, kepala tunduk ada? Kalau ada jangan usik, itu bukan makam biasa-biasa, itu makam Sayyidina Ali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat.